Ya. Betul tak? Ha? Dan selawat dan salam. Selawat dan salam tak masuk lagi. Dan selawat dan salam baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan selawat dan salam adalah kedua selawat dan salam bagi Nabi. Bagi Nabi, kita sebut Nabi mana ni? Dia itlaq, tak sebut Nabi mana, kena kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang dibangkitkan, ia dibangkitkan akan Nabi ni kepada sekalian alam. Kepada sekalian alam. Dibangkit ni kerana rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bangkit kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan bangkit Rasul ni, bangkit Nabi kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pandangan Mu'tazilah yang berpegang bahawa Allah Ta'ala utuskan Rasul, Allah Ta'ala bangkitkan Rasul adalah menjadi wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah, Allah utus Rasul ni kurniaan daripada Allah, rahmat daripada Allah untuk memudahkan kita pilih jalan yang sebenar. Dan selawat dan salam, selawat ni kita minta kerahmatan daripada Allah serta dengan besar, dengan serta dengan ta'zim. Dan salam ni kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala sejahterakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang kekurangan dan kebinasaan. Itu selawat dan salam. Tapi di sini bukan berbentuk minta. Di sini berbentuk cerita. Apa ceritanya? Dan selawat dan salam adalah keduanya, kedua selawat dan salam bagi Nabi. Ceritalah. Ada cerita ni. Dia panggil khabariyah lafzan. Dia mubtada khabar di sini ni. Mana bermula selawat dan salam adalah bagi Nabi. Cerita. Yang kita diperintah bukan cerita. Kita diperintah minta. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu, berselawatlah oleh kamu, minta rahmatlah oleh kamu pada Nabi. Wasallimu, dan minta sejahtera olehmu kepada Nabi. Kita bukan disuruh cerita, kita disuruh minta. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Biasa Tok Khatib dia baca di khutbah yang kedua ayat ni, sebelum daripada dia berpesan supaya perbanyakkan selawat. Yang dituntut kepada kita adalah minta, sebagaimana kita minta dalam tasya' awal, sunat abad, tasya' akhir, rukun qauli. Mana kita minta? Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta, ya Allah, berilah rahmat olehmu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni baru minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali bunyi Allahumma salli ala Muhammad, sekali bunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelbagai ada sikit tau. Ke mana? Lepas tu mana molek sayyidina ke tidak? Dalam mazhab Syafi'i kita molek sayyidina. Saya tambuh, sudah kau anda awak dah tambuh kau. Senyap sudahlah. Orang nak aman, kau tambuh, tak payah kata. Orang tak kata Sayyidina pun ada jalanan juga, jalan litibah, ikut betul benar sebagaimana Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tak ada Nabi kata supaya Allahumma salli ala sayyidina. Jadi ittiba' betul benarnya tak usah tambah sayyidina. Contoh dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, walaupun Nabi tidak perintah, tapi kita nak beradab lah sikit, bersopan. Tamu sebutlah Muhammad. Bubuh pakak sikitnya Sayyidina Muhammad. Sebab apa Nabi bersabda, ana sayyidu bani Adam wala fakhra. Aku ni penghulu kepada anak Adam. Jangan kamu bermegah. Kita pun tambah Sayyidina. Jangan jadi satu isu besar duk balok. Isu besar banyak laginya. Dia apa? Lari isu. Ada. Nak timbul isu nak tutup isu hok lebih besar. Ni tak bertanggungjawab. Sudah balah-balah lah. Nak kata Sayyidina, kata tamu kata sudah, tapi dalam mazhab Syafi'i kitanya aula tambah Sayyidina, sulukul adab dia panggil. Jalanan kitanya nak beradab. Jadi hak kita doa sungguhnya dalam tasyahud. Tasyahud awal sunat ab'ad, tasyahud akhir rukun qauli, rukun bacaan. Mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berilah rahmat. Tu baru minta. Ni dan selawat dan salam apa cerita. Di sini kalau Arabnya wassalatu wassalamu. Kalau Arab kita biasa dalam kita berdoa, di awal doa kita berselawat dengan wassalatu wassalamu. Kan gitu kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Kita biasa doa gitu. Kemudian biasa di hujung doa wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu kalau di hujung doa. Wassalatu wassalamu bermula rahmat dan sejahtera. Wassallallahu telah beri rahmat dan telah beri sejahtera. Dua-dua tu bukan berbentuk minta, tapi maknanya makna minta. Dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah makna. Ayat tu berbentuk cerita, tetapi maksud yang kita nak adalah doa. Wassalatu wassalamu dan selawat dan salam, yakni ya Allah berilah rahmat, berilah salam ke atas Nabi. Bukan hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahaja. Jelas-jelas adalah minta. Sebab kita dituntut minta. Terutama sekali hari dan malam Jumaat, terutama sekali. Jadi tuntut perbanyakkan selawat dan salam ni, terutama sekali hari dan malam Jumaat, sehingga kan selawat ni sendiri lebih afdal daripada membaca Quran, yang mana membaca Quran adalah selebih-lebih zikir. Melainkan Quran yang datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi yang khusus cerita berkaitan dengan kelebihan baca hari dan malam Jumaat, terutama sekali suratul Kahfi. Itu baru lebih daripada selawat. Itu lebih dari selawat. Sebab tu datang warid, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari khususnya cerita Kahfi berkait dengan kelebihan hari dan malam Jumaat. Contohnya lagi surah Yasin, contohnya surah Al-Imran, surah Hud, surah Hamid Dukhan, ada dicerita berkaitan dengan kelebihan berkait dengan hari dan malam Jumaat. Itu lebih daripada selawat. Hal lain tu lebih selawat daripada baca Quran. Sebab itulah bagi orang yang Tok Khatib berkhutbah hari Jumaat, kita katalah tak pakai speaker, jadi hari Jumaat orang ramai duduk belakang-belakang tu tak tahu apa yang Tok Khatib kata. Tak dengar lah, muka tak pakai speaker. Ataupun speaker molek, tapi dia ni telinga jadi tak putih, tak jelas dah telinga dia ni kau berat. Tak. Pekak tu tak pekak lah, tapi maknanya separuh pekak. Kau buat.
Pekak tu kira tak ada bunyi apa satu. Separa pekak. Separa dengar. Separa dengar, bukan separa pekak. Tu kan ni. Mana dengar jelas tak jelas ha? Dengar jelas tak jelas? Dengar. Tok Khatib duduk berkhutbah tu tapi tak boleh ambil faham pun Tok Khatib berkhutbah. Ataupun dengar tapi dah hujan lebat ni macam musim kita ni, hujan lebat. Tak tahu apa benda kan. Maka disunatkan sama ada berzikir ke, baca Quran ke, berselawat ke. Tapi yang afdalnya berselawat. Melainkan Quran tadi. Quran macam kafi, lebih kafi lah. Gitu. Kita tak dengar ni. Tak dengar kita. Sebab kita ni disunatkan dalam mazhab Syafi'i kitanya dengar serta apa? Beri tumpuan. Insat dipanggil. Mana dengar serta ambil perhatian. Bukan sunat dengar lepas tu khayal, bukan. Kita ni kadang-kadang dengar tapi khayal. Kita Jumaat ni disunatkan dengar serta ambil faham. Ambil pengiktibaran daripada khutbah Tok Khatib. Tapi dah kita tak butir dah. Kita nak ambil dengar pun tak faham pun satu dah. Maka kita disunatkan sama ada berzikir, sama ada baca Quran, sama ada berselawat. Tapi yang lebihnya berselawat, melainkan Quran hak tadi. Hak berkait dengan hari Jumaat. Contohnya suratul Kahfi. Sekarang ni orang jenis baca surah Kahfi kan. Malam dan hari Jumaat, baguslah. Tapi jangan duk baca saja, kena berguru. Nak ubah lah. Kita nak ubah. Hari Jumaat kita pakat baca Kahfi belaka. Dan hari Jumaat kita ni pandai ke baca Kahfi? Tak apalah. Tu imam seorang baca kuat, lepas tu orang lain tu tupang turu. Kalau tu imam buat gitu, tu imam tu tak pandai Quran barangkali. Sebab kalau tu imam pandai Quran, dia tahu Quran dia kena musyafahah. Dia kena berhadapan dengan guru, bukan boleh baca dengan turut orang. Kau kan Quran? Quran ni boleh turut orang. Kalau Quran boleh turut orang, sekarang ni ada peng hok baca Quran. Tahu? Kan gitu. Peng dia cocok di nombor surah dah. Lepas tu peng tu pun baca. Lepas tu jelas tak peng baca? Terang molek suara dia. Tak pernah tengok lagi, orang cerita-cerita je. Bolong, tak jelas. Lepas tu ambil ni ambil rakaman terus lah. Tak sedap-sedap. Sudai ke. Apa tu? Lepas tu kita pun turut dibaca. Mana? Boleh? Kalau zaman dulu saya basik. Bukan saya basik, turut kesek. Mana? Tu kata tak boleh buat gitu. Sebab apa? Ni Qori hebat dah kesek kita turut dia. Kesek bodoh dia kata. Dia kata kesek bodoh. Jangan salah faham, bukan syekh tu bodoh, kesek tu bodoh. Apa bodohnya? Kita turut dia baca, salah dia tak tegur pun. Bodoh tu kesek tu. Tak ada. Kesek syekh yang baca. Kita pun turut baca. Kita baca tak betul. Kesek tegur dah. Tak bodoh. Dia kata kesek bodoh. Jadi Quran ni tak boleh turut, dia kena musyafahah. Kahfi, Yasin pun tak lulu Yasin pun tak lulu. Sungguh Yasin pun tak lulu. Di satu grup, satu kumpulan, pakaiannya sama. Grup Yasin. Grup Yasin. Ni bukan grup Yasin, grup WhatsApp. Dah. Tu grup WhatsApp pula tu pasal lain tu. Ni grup dia ada kumpulan dia. Kadang-kadang time belajar kelas duha tak ada. Waktu mana tak ada 3 orang ni? Ustaz, dia hari ni jemaah dia kumpulan dia dijemput baca Yasin di mana-mana tempat lah kampung lain. Tinggal kelas nak pergi baca Yasin. Baca Yasin wajib, kelas tak wajib. Dia tak jawab gitu, saya kata tu. Dia tak kata gitu.
Dia tinggal kelas fardu ain. Sebab apa? Sebab dijemput jemaah dia, kumpulan dia pergi baca Yasin pada tempat kampung yang lain lah. Jadi makna tinggal kelas fardu ain tu sunat kalau tinggal kau. Sebab baca Yasin adalah wajib. Jerembung wajib dengan sunat, kita kena pilih wajib. Faham tak? Di masa yang sama ni jerembung antara wajib dengan sunat. Nak kena ambil satu antara dua. Kita kena ambil wajib. Sekarang ni jerembung antara kelas fardu ain dengan Yasin, dipilih Yasin, makna Yasin wajib. Betul tak? Macam nak kata orang ni? Tidak uti tak nak kata lah. Dia ada grup dia. Tiba-tiba dalam ramai-ramai ni ada seorang. Orang panggil apa ni? Cari penyakit. Cari pasal lah orang panggil. Puak kita ni baca Yasin situ, baca Yasin sini. Kita kena cari ustazah seorang. Nak sahih kita ni, puak-puak kita ni baca Yasin betul ni. Tak boleh cari pasal lah tu. Kita baca Yasin ramai-ramai, bukan pasal dia spekar. Kalau buat ada orang pandai sikit sebelah, kita baca selo-selo. Tengok kan ni? Cari pasal. Dia kata nak cari ustazah, nak pastikan puak-puak kita baca Yasin betul. Tak, orang panggil situ gi, panggil situ gi, kadang-kadang baca salah kan. Dia pun carilah ustazah seorang. Marilah ustazah. Sebagai kecil je kumpulan dia hok berani mari. Tak mari belakang. Sebahagian je hok berani mari. Hok berani mari itu baca depan ustazah, ngiling kepala ustazah tu. Hok berani tak tu hok berani. Hok tak mari tu. Itulah tu yang mari dah tu bab dia pandai dah tu. Dia betul dah. Ni hok mari ni. Ngiling kepala ustazah. Awak pergi situ, pergi sini baca Yasin. Awak baca seumpama ni. Itu Yasin jantung Quran. Orang dulu-dulu Yasin ni dada, dia belajar. Yasin belum tentu betul lagi nak baca malam Jumaat. Lepas tu nak tukar pada kafi. Moleklah sebab kafi afdal. Tapi kena ajar. Jangan duk baca ramai-ramai gitu. Akan terpedaya. Ke macam mana kalau baca salah? Baca salah kafi ni hukumnya harus makruh. Ke macam mana? Ni kita dalam masjid ni. Kita buat taat. Taat kena buat molek lah. Ikut garis. Orang baca kafi, makna hari dan malam Jumaat, dia akan dapat cahaya dan dia ampunkan dosa selama 10 hari. Seminggu 7 hari je. Ekstra 3 hari daripada seminggu. Baca kafi hari dan malam Jumaat. Dan disunatkan pula kafi ni, dia sunat perbanyak. Sunat perbanyak. Perbanyak baca kafi. Lagi tak kata aqallul iksar. Aqallul iksar. Mana apa? Sekurang-kurang banyak. Bukan sebanyak-banyak. Sunat perbanyak. Sekurang-kurang banyak 3 kali baca kafi. 3 kali habis. Bukan baca sekali kafi berhenti 3 kali, bukan. Lain tu. Baca kafi sekali je, tapi kerak 3 kata. Baca dulu 1/3 dah dang lah. Berair dah mata, tutup. Sama pula. Sampai ujung sikit dah dang dah. Berair mata, tutup. Yang 3 baru habis. Bukan 3 kali gitu. 3 kali habis. Tu sekurang-kurang perbanyak baca kafi. Gimana? Memang lebih lah. Kafi memang lebih. Tapi kena belajar molek lah. Kena belajar. Yasin pun boleh tentu. Lepas tu macam mana kita? Kumpulan Yasin pun dah seumpama tu. Macam mana orang yang tak pernah heran ke Quran, majlis surah pun tak pernah mari, tiba-tiba malam ni 10 Syaban pakat nak mari baca Yasin. Orang ni kira pula tu. Yasin pula tambah sekali, 3 kali. 3 kali kena speak lah sikit. Kena apa ni? Kena pecuk lah sikit. Kena speak je tau. Kena pecuk lah sikit. Sebab apa? Tali lajak daripada isyak lah. Tak boleh lambat-lambat. 3 kali.
Sama juga, tak apa. Ada seorang baca Yasin di speaker, hok ramai-ramai turut. Hok di speaker tu orang hok memang orang hok qari. Dia pun baca laju. Dia baca laju macam mana pun dia pandai jadi betul. Betul turut belakang tu pula. Kalau tak pandai, baca anjur pun tak betul. Faham tak? Kalau orang ni memang pandai, baca laju pun betul. Kalau orang ni tak pandai, baca susu-suti pun tak betul. Dan nak pandai, kena belajar. Dan sekarang ni, baca kuat seorang, patut belakang turut. Macam mana duduk belakang? Gimana? Memang saya duduk pondok dulu pun Tugu baca Yasin 3 kali juga. Tugu baca laju, cepat. Hak duduk pondok molek-molek ada dah ni pun Tugu besar lagi. Hak mana-mana hak pelajar-pelajar hak baru tu tak sedap baca Yasin lah. Bacalah mukaddam apa-apa orang nak baca pun. Kalau orang nak berzikir pun berzikirlah. Tugu tak pergi baca lagi. Sebab apa? Bukan pondok ni ada orang budak-budak baru. Tak usah baca lagi budak-budak baru. Pelajar-pelajar lama baca Yasin 3 kali. Tu baca laju tak ada masalah, belajar belaka. Orang zaman dulu dia Quran ni memang dia amati sungguh. Yasin ni memang dia amati sungguh. Jadi malam nisfu Syaban dia bolehlah baca Yasin 3 kali dengan percepat sebab dia memang dia tekan pak Quran ni. Apabila zaman kita sekarang sudah berubah, kita kena ubahlah cara pula. Nak ubah cara macam mana? Orang mari malam nisfu Syaban, kita buat kuliah. Buat ni panggil orang ceramah. Kena ubah cara. Panggil. Mari tazkirah. Sebab apa? Sebab ambil peluang daripada orang ramai-ramai tu. Kita peringatan. Tapi kadang-kadang kelas mingguan tetap dah. Tahun lepas kalah sekali. Dia terajang kita. Dia buang tu. Ustaz, malam karang kita batal kelas nak baca Yasin. Tak apalah. Dia terajang kita nak orang ni. Ngajar bertahun dah apa tu. Dia terajang tak setara malam 10 Syaban tutup kelas. Kita duduk pondok kelas gaib malam 10 tu memang kita tak ada kelas. Tak apa, kelas banyak mana saya sari pondok. Kalau sekali. Tak ada apa-apa. Tapi mana dia buang kita sekali malam tu sekali. Buang malam tu je, minggu depan mari pula. Buang malam tu je. Sebelum ni tak pernah lagi. Selama mengajar tak pernah lagi. Takkan kita nak batal kelas tetap kita, kelas mingguan kita kerana nak baca Quran hak sunat, yang mana orang belum tentu lagi pandai baca, yang mana baca Quran ni lepas isyak, lepas maghrib, lepas isyak tak boleh ke? Ke lepas isyak jadi qada dah Yasin tu. Ya? Tak ditunai dah lah. Tunai ni lepas maghrib. Kalau ustaz kata suruh baca lepas isyak jadi qada. Nak qada lagi lah, biarlah. Lepas isyak. Mengajar duduk belakang hak mari tu. Itu nak mari baca Yasin. Dia mengajar juga. Biar ke dia lah. Tak siapa ditelinga orang maklum kemudian. Tahu dah tak ada masalah tu. Tak ada jadi kudi kata. Kenapa orang ni? Kadang-kadang tak ingat. Tak perasan. Tengok dalam perjalanan tu masjid ramai belaka. Siapa di tempat mengajar? Orang tak parking tak ada dah. Orang mari belajar ada yang mari lepas maghrib. Luar dah. Sebab apa? Tempat parking habis dah. Boleh ke siapa? Boleh ke orang nak baca Yasin malam 10. Orang mengaji tu duduk belakang dah. Ramai juga orang kampung tu. Tapi malam mengajar fardhu ain bapa tak mari. Ke mana? Bukan marah baca Yasin malam 10 Syaban, bukan. Jangan salah faham. Baca Yasin lah lepas isyak ke apa ke. Tapi kita tak akan nak batal kelas fardu ain, hak kewajipan kepada kita kerana kita nak baca Yasin. Sebab secara khusus tak ada suruh baca Yasin malam 10 Syaban. Kita dituntut perbanyakkan ibadah di malam 10 Syaban. Dan perbanyakkan ibadah. Sebesar-besar ibadah belajar fardu ain. Takkan kita nak buang ibadah yang paling besar. Tak kena lagi tu.
Dia nak marah pula saya, bapa mengajar. Saya bukan ambil malam 10 Syaban. Saya tak ambil malam 10 Syaban. Kalau sini enggak saya ambil malam Jumaat. Malam Jumaat pas malam Jumaat. Malam Jumaat pas malam Jumaat. Tiba-tiba ni Syaban bagi duduk tupang situ. Dia ambil malam saya. Bukan saya ambil malam 10 Syaban. Jangan salah ke kelas mingguan lah. Salah ke nisfu Syaban. Apa awak mari duduk malam Jumaat? Saya tak ambil malam 10 Syaban. Habis Syaban duduk situ, takkan kita nak bundur. Tahun ni tak tengok lagi kena mana tahun ni. Tak tengok lagi kena mana tahun ni. Tapi tahun lepas memang orang dah telefon kata batal kelas, batal lah. Tu orang dulu buat kita tak kata tak comel lah. Orang dulu sebab apa? Di penekanan dia tu. Belajar sepanjang masa, belajar semua. Tak apalah kita berehat, kita belajar tak ada masalah. Yang pula ada orang dia tak ada surah masjid dia kosong, tak ada kelas. Tidak ada pun ni inisiatif apa panggil? Inisiatif apa? Tidak ada usaha supaya orang mari ngajar kampung dia. Kosong 7 malam. Kosong 7 malam. Kena malam 10 nak cari ustaz ngajar. Sebab apa? Tak movie orang baca Yasin. Oh deki dia dengan baca Yasin pula dah. 7 malam tak pernah ada kelas. Tiba-tiba dalam Syaban ni dia nak panggil ustaz mari ngajar, mari ceramah supaya orang tak boleh baca Yasin. Itu macam deki pula dengan Yasin pula orang panggil. Sebelum tak ada buat kelas apa pun. Jangan buat gitu. Tapi kita nak teruskan. Benda ni benda budaya yang baik, tak ada masalah. Tapi kita kena sesuaikan dengan masyarakat. Sesuaikan dengan masyarakat. Tengok macam mana masyarakat, sesuai ke tak sesuai. Tak orang lain tak apa pandai dah. Tadi lah. Orang hok memang jemaah Yasin sendiri pun ada yang tak lulus juga. Lepas tu nak pergi buat pada kahfi, belajar Belajar Quran molek, belajar kahfi tu molek. Barulah kita baca kahfi. Dia tak boleh nak baca ramah gitu. Kalau tak apa? Kita berselawat. Selebih-lebih zikir. Hari dan malam Jumaat. Selawat paling lebih sekali. Berselawat 80 kali. Diampunkan dosa 80 tahun. Itu kelebihan perbanyakkan selawat. Lepas tu hari Jumaat tu khatib dia pesan perbanyakkan selawat. Sehingga kan ada orang dia salah faham, dia beranggapan pesan selawat tu jadi rukun khutbah pula dah. Kita biasa di tengah kita ni sebelum daripada khatib membaca doa khutbah yang kedua, khatib akan pesan supaya perbanyakkan selawat. Kan gitu. Lepas tu baca ayat tadi itulah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dia baca ayat tu. Sehingga ada orang salah faham, dia ingat ke pesan selawat tu rukun khutbah. Rukun khutbah berselawat di awal khutbah yang kedua tu ada dah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua tu khatib naik je pegang berkhutbah, alhamdulillah dia pegang, wassalatu wassalam. Itulah selawat rukun. Itulah selawat hak rukun. Hak pesan selawat ujung tu dituntut pada kita. Sebab apa? Sebab selawat afdal. Bukan rukun khutbah pesan selawat. Tu khatib tak pesan selawat, tegar tak setarang, tak cukup rukun khutbah. Tu siap lah orang panggil. Tak khatib tidak pesan berselawat. Kadang-kadang khatib luar ni selawat dia ada di awal khutbah yang kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ittaqullah. Cukuplah 3 rukun khutbah. Pesan selawat di hujung khutbah kedua sebelum doa tu bukan rukun. Tu khatib tak pesan, tegar tak setarang. Tu khatib pesan selawat rukun tak cukup. Panggil apa ni? Keliru. Tapi kenapa Tok Khatib sentiasa pesan selawat? Sebab selawat lebih hari dan malam Jumaat.
Termasuklah tadi ketika Tok Khatib berkhutbah, kita yang duduk dengar ni tak dapat ambil pengajaran sebab telinga kita berat dah, maka kita berselawatlah ataupun kita baca Quran surah-surah macam Kahfi tadi. Sebab kalau kita nak duduk perhati dengar khutbah, tak boleh ambil pengajaran, maka kita pun berselawat ketika Tok Khatib sedang berkhutbah. Selawat ni lebih, khutbah jadi rukun, dalam semayang jadi rukun selawat. Kemudian berselawat ni kalau dalam mazhab Maliki wajib kena berselawat sekali dengan niat untuk lepas kewajipan selawat sekali seumur hidup. Berselawat tetap dah kita dalam ibadah semayang kita mesti berselawat rukun tadi, itu tetap dah. Ini selawat sekali seumur hidup untuk menunaikan tuntutan sekali sama hidup. Sekali sama hidup. Hak selawat ibadat tu hak tetap dah tu. Hak ni hak sekali sama hidup, kita berselawat untuk lepas tuntutan kata sekali sama hidup. Niat kita seumpama tu. Kalau mazhab Maliki wajib. Kalau mazhab Syafi'i sunat. Mana kita selawat sekali, niat kitanya untuk lepas tuntutan berselawat sekali seumur hidup. Faham tak? Sama juga dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kita orang Islam yang kita warisi Islam tabaan di abawai, turut ibu bapa kita, maka kita tak perlu dah selawatnya. Hak selawat ni mengucap dia kalimah syahadah. Hak mengucap dia kalimah syahadah dalam azan itu ibadat suku. Dalam tasyahud itu ibadat suku. Hak ni hak kata sekali sama hidup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kosak kitanya nak lepas tuntutan kata sekali sama hidup. Mazhab Maliki tuntutan tu wajib, mazhab Syafi'i tuntutan tu sunat. Kata sekali sama hidup. Satu ni tuntutan suku ni, yang mana yang tak berkait dengan ibadat. Selawat dalam ibadat suku dah, syahadah dalam ibadat suku dah. Ini hak sekali sama hidup Jadi mazhab Maliki wajib selawat sekali untuk lepas tuntutan, kita sunat. Kosak kita selawat tadilah untuk tunaikan tuntutan sekali sama hidup. Kemudian berkaitan dengan selawat salam dalam kitab ni, aturan dia lah pada bismillah, lepas ada alhamdulillah, maka didatangkan selawat dan salam dalam kitab. Sehingga kan Nabi bersabda, sesiapa yang berselawat ke atas aku, Nabi kata dalam kitab, dalam tulisan, sentiasalah malaikat akan istighfar kepada dia selama mana nama aku tu tercatat dalam kitab, dalam tulisan. Dia nak buat kitab apa-apa, tulisan apa-apa, diselawat di awalnya, selama mana nama aku ada duduk dalam kitab tu, selama itulah malaikat akan istighfar kepada dia. Orang yang banyak selawat pada masa hidup dianya, selawat tu fa innaha nurun fil qabri wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Orang yang banyak selawat, cahaya dalam kubur, cahaya ketika meniti tiang sirat, dan cahaya di dalam syurga. Orang yang perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di selawat di sini ada doa ni, dan selawat dan salam. Ya Allah, berilah selawat dan salam, berilah sejahtera adalah keduanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang dibangkitkan, yang diutuskan Nabi ini kepada sekalian alam. Dibangkitkan Nabi, dibangkitkan Rasul ni kepada sekalian alam. Alam ni kullu mawjudin siwallah. Tu alam. Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah dipanggil alam. Rabbil alamin, Tuhan yang menjaga,
Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebut kata alam ni bukan alam semesta sahaja. Kita sebut kata alam, kita faham alam semesta. Tahu? Alam semesta ni apa? Cakrawala ke apa? Alam semesta, cakrawala. Dah, alam ni termasuk kita. Alam ni kullu maujudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Ni kita lah. Kita ni ada ni kan. Ada selain Allah dipanggil alam. Kemudian yang ada selain Allah ni mari mana? Mestilah yang diadakan oleh Allah. Maka dipanggil kita ni makhluk. Yang dijadikan oleh Allah, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ke, makhluk ke, makna lain-lain, tapi bendanya sama. No. Benda sama. Alam ke, makhluk ke, benda sama, benda sama. Tapi makna dia lain. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Makhluk ni perkara yang dijadikan oleh Allah. Dah, alam yang dijadikan oleh Allah nah. Alam, makhluk, lepas tu apa lagi? Mumkinun. Ni kalau ngaji nasi padang boleh ada. Mumkinun. Mumkinat kalau banyak. Mumkinun ni mastawa alaihi wujudu wa adamu. Perkara yang bersamaan antara ada dengan tak ada. Kata ada pun akal boleh terima, kalau kata tak ada pun akal boleh terima. Kenapa dia? Kitalah juga. Mumkinun, mim kaf nun. Bendanya sama je lah. Kita makhluk belaka lah. Alam makhluk lah. Tapi alam makna lain, makhluk makna lain. Tapi makhluk lah alam ni. Bukan alam hanya semata-mata alam semesta. Alam semesta tu alam juga, makhluk lah Allah buat tu belaka tu kan. Tapi kita lupa alam ni siapa? Kita ni alam. Lepas tu dia bangkit kepada sekalian alam. Oh, sekalian alam. Jadi Rasul kita dibangkit untuk alam cakrawala. Kita tak masuk. Gitu. Dan kalau kita faham alam cakrawala, sini kita kata dibangkitkan Nabi ni kepada sekalian alam. Alam mana tu? Alam. Termasuk kita, jin, manusia, masuk dalam alam. Malaikat masuk dalam alam. Kayu batu masuk dalam alam. Cuma bezanya diutuskan Rasul kepada jin dan manusia itu taklif. Untuk taklif ni untuk memberati hukum. Ada peraturan begitu, ada peraturan begini. Kemudian diutuskan Nabi kepada malaikat, dipanggil untuk irsad ni, dipanggil irsad tasyrif, untuk memuliakan. Sebab malaikat tidak ada hukum, dia tidak ditaklifkan hukum, tidak diberati hukum. Sebab malaikat tabi'i dia dah, Tuhan jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diutuskan Nabi kita kepada jin ni bukan setakat beriman, bukan wajib mematuhi sekalian hukum hakam yang ada. Bahkan Nabi sendiri dibangkitkan, diutuskan kepada diri Nabi itu sendiri. Sekarang Nabi menjadi utusan, dibangkitkan, diutuskan oleh Allah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan agama. Bukan hanya menjadi Rasul kepada sekalian makhluk, jin dan manusia contohnya. Bahkan Rasul menjadi utusan kepada diri dia sendiri. Sebab kewajipan yang Rasul bawa ni, kewajipan ni pun ada juga atas Rasul. Larangan-larangan ni pun ada juga larangan kepada Rasul. Hak khususiyah, hak hukum yang khusus untuk Rasul tu cerita lain lah. Rasul berkahwin sampai 9 contohnya, itu khususiyah. Yang mana kita sunat, terkadang Rasul jadi wajib.
Contohnya korban ke, duha ke contohnya. Itu hak khusus untuk Rasul. Tapi cara umumnya segala hukum hakam yang diutuskan Rasul sampai kepada kita, Rasul termasuk juga di dalam hukum hakam tu. Siapa yang menjadi Rasul kepada Rasul tu sendiri? Rasul tu lah. Diri dia tu lah. Dia menjadi utusan pada diri dia sendiri. Mana Rasul ada hukum hakam, ada perintah dan ada larangan. Rasul pun ada larangan. Tiba-tiba ada orang makan tinggi. Siapa tahu makan tinggi, awak sudah digugurkan hukum. Oh, kelah dia. Nabi kita duduk bawah hukum, dia digugurkan hukum. Pakai kisah aulia. Satu pagi tu sejuk dia nak mandi, nak tunjuk sungai sejuk, nak mandi wajib. Marilah hatif, suara bisikan daripada atas. Hatif ni kadang-kadang hak sebenar, kadang-kadang hak tipu daya. Tapi hati ni kita hak sebenar lah, hak sebenar. Marilah suara hak sebenar. Awak aulia ilah. Kewajipan mandi wajib kepada awak sudah digugurkan terjun serta merta. Terjun lalu lah. Sebab apa? Tak ada. Tak ada terlepas hukum. Termasuk Rasul sendiri pun duduk di bawah hukum, tetapi Rasul maksum. Rasul terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Sebab apa dikata Rasul terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang? Maknanya Rasul pun dilarang juga perkara tu. Rasul dilarang juga perkara tu. Cuma Rasul maksum. Kalau Rasul tak ada hukum, tak payah maksum-maksum lah. Apa perlu pada maksum kalau Rasul tidak ada hukum? Jadi dia bangkit dari sekalian alam ni termasuk kepada diri Rasul sendiri. Dibangkit ni elah dia kerana rahmat. Kalau dalam ayat orang biasa baca tu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tahu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini iktibah lah ni daripada Al-Quran lah ni. Maknanya bukan terjemah Al-Quran, tapi makna dia tiru dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Ini dia ambil. Tapi ayat dia dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Bukan dibangkitkan kerana menjadi kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang bersabda ya, itu sifat pada Nabi. Yang bersabda ya Nabi. Mana sabdaan dia? Bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu, tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Orang sebut bab hati. Maka fahamlah kitanya, kita ni nak membicarakan bab hati. Wa innama yang zuru ila qulubikum. Mana kita ni nak berbicara bab hati, bab qulub. Mana apa? Kita ni kita tasawuf. Maknanya di mukadimah ni ada gambaran dipanggil bara'atul istihlal. Ada gambaran dah kita ni nak cerita gap-gapan. Mereka sebut bab hati je. Kita ni nak bicara berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke dalam hati kita. Sama ada sifat tu sifat yang baik ataupun sifat tu sifat yang tidak baik. Habis dah. Seminit lagi sedang balik dah. Betul tak? Sedang balik dah. Kita berhenti ngam-ngam dengan isyak. Sebab kita kuliah isyak pula kan. Kemudian minggu lepas, jadi minggu lepas arwah ayah saya tu petang pamit tu memang sedar nak tinggal tu dah sedap dah. Tapi dah lama dah duduk gitu adik. Baik kita mengajar ni kelebihan besar. Jadi bekal kepada arwah ayah. Lepas tu cadang-cadang main mengajar tu lepas ada kelas ingat ke nak semai ajak. Gitu je lah. Dalam siap. Sebab nak mari awal. Cadang nak mari awal lah. Sebab nak parking luar tu. Tak mau parking dalam. Tengah-tengah ngajar, panggilan masuk. Nak kena balik selalu. Kalau parking dalam, rohok lah. Jadi saya cadang mari awal nak parking tepi jalan besar. Ke tepi jalan besar tu mari pukul berapa? Saya ingat nak tunggu pukul 6.30 gitu. Kalau main 6.30 boleh lagi lah.
Beli lagi. Oh lewat juga tepi jalan. Pasal mari tengok ada sok mudah orang tepi jalan. Buat apa tepi jalan tu jaga dak tindih. Orang dak awak double tepi jalan tu je. Macam dan gitu. Set telefon. Jadi kalau kekehnya patut oyak awak dah tapi kek nak mengajar. Dari tinggal ini perkara paling lebih sekali. Mudah-mudahan menjadi bekalan kepada saya sendiri dan kepada arwah ayah. Yang bersabda ia bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.